Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Setiap masa kita siarkan bacaan doa yang telah pun dizahirkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Moga-moga diaminkan oleh semua rakyat Malaysia dan moga-moga doa ini diangkat, dan insya-Allah kita semua berharap kita akan berada dalam keadaan seperti yang sedia kala, seperti yang sebelum ini. Baik, bicara naratif kembali, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Terima kasih kepada anda yang berada di rumah, yang kekal di rumah, stay at home, yang sentiasa bersama kami di TV1 setiap pagi sampailah ke malam. Kita hari-hari tiap-tiap masa cerita tentang apakah perkara-perkara penting tentang COVID-19 ini sendiri, dan insya-Allah kalau anda bersama kami tiap-tiap malam dalam bicara naratif, kami hadirkan pelbagai kepimpinan melatari pelbagai kementerian. Semuanya tidak lain dan tidak bukan ingin memberikan input manfaat kepada anda yang berada di rumah supaya kita faham apakah yang sedang berlaku dalam negara kita dan apakah yang telah pun dilaksanakan oleh pihak kerajaan dalam membendung isu COVID-19 ini sendiri. Dan hari ini saya sangat bertuah sebab seorang lagi pemimpin yang kita hadirkan juga kementeriannya terkait dengan banyak perkara yang boleh dimanfaatkan berasaskan tentang COVID-19 ini sendiri. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali At-Takiri sebagai Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Assalamualaikum Datuk. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih. Salam COVID. Ya, baik, Datuk pun sentiasa bersama kami di RTM juga. Alhamdulillah. Saya duk baca sejarah Datuk ni menarik juga. Pensyarah, pendidik, ahli perniagaan, penulis buku, penceramah, apa lagi? Semua benda sebelum masuk sebagai ahli politik dan diberi tanggungjawab baru 16 hari sebagai Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi. 16 hari ini dah khatam ke Datuk? Mungkin kalau kita boleh cerita awal. Sedang membaca kitab. Nak khatam semua benda. Banyak perkara lah, benda baru dalam hidup saya, pengalaman yang sangat manis lah. Dan tidak mudah juga untuk terlibat di bidang ini, tetapi itu tanggungjawab dan amanah yang diberikan oleh kerajaan, oleh Perdana Menteri. InsyaAllah kita laksanakan terbaik, insyaAllah. Baik. Sebelum saya nak masuk banyak benda yang kita boleh cerita tentang Kementerian Datuk sendiri, saya sangat-sangat tertarik bila saya buat bacaan tentang kementerian-kementerian contohnya. Kementerian Perladangan dan Komoditi ni mungkin tidak sepopular dengan kementerian-kementerian seperti pendidikan, kementerian kewangan sebagai contoh. Dan kita tahu walau apa yang dilaksanakan oleh penjawat awam untuk memberi impak kepada kementerian, tetapi kalau menteri yang mengisi platform itu tidak membawa imej dan
dan juga suatu aura yang baik, maka mungkin tak nampak kelebihan kementerian itu. Mungkin bila Datuk diletakkan di Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, apa yang bermain di fikiran? Mungkin barangkali kerana seorang ustaz diberi amanah untuk menjaga satu kementerian yang melibatkan perusahaan. Betul. Situ mungkin mendapat tarikan rakyat untuk melihat adakah kita dapat melaksanakan tanggungjawab. Satu cabaran dan juga dalam masa yang sama berlakunya COVID-19. Maka itu barangkali menjadi sebab untuk kementerian ini dikemukakan kepada rakyat untuk melihat apa di bidang tugasan yang ada pada kementerian. Yang sememangnya kementerian ini melibatkan rakyat yang besar. Betul. Hampir 1 juta rakyat Malaysia yang terlibat di bidang ini, dan dia juga memberi kesan kepada 5 juta rakyat yang lain. Itu keluarga mereka. Kalau kita rakyat Malaysia 32 juta, 5 juta itu besar nilainya, besar jumlahnya kalau kita lihat pada keperluan. Maknanya memang kementerian ini kesannya besar pada rakyat, pada negara kita. Dan kalau kita lihat sumbangan kementerian terhadap ekonomi negara, kalau kita lihat KDNK sebagai contoh, Keluaran Dalam Negara Kasar, kementerian menyumbang menerusi operasi kita kepada 6% daripada KDNK, iaitu sebanyak 128 bilion. Itu jumlah yang sangat besar sebenarnya. Menerusi getah kita, sawit, kayu kayan, lada, kemudian koko dan sebagainya. Artinya sumbangan sangat besar kepada negara kita, kepada rakyat Malaysia. Baik, kita yakin Datuk akan agresif untuk menaikkan kementerian ini. Baik, insya-Allah. Kita mulakan dengan perkara-perkara yang terkait dengan COVID. Tuan-tuan dan puan, para penonton, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Berita RTM, Facebook Datuk sendiri pun sedang live juga, dan ramai juga yang telah memberikan komen. InsyaAllah saya tengok satu persatu yang logik, yang relevan, saya ajukan kepada yang berbahagia, Datuk. Tadi Datuk dah sebut angkanya, ramai yang mungkin terjejas, terutama dalam kalangan mereka yang terlibat dalam peladangan dan komoditi. Bila sebut tentang perintah kawalan ini selama 2 minggu peringkat awal, tambah lagi 2 minggu. Mungkin bacaan Datuk bila situasi ini berlaku. Pertama sekali kita kena bagi paham kepada rakyat. Apa tujuan kita buat PKP? Perintah Kawalan Pergerakan. Tujuannya ialah supaya kita boleh menangani perebakan satu penyakit yang kita tak jangka, iaitu COVID-19. Dengan itu kita melihat bahawa cara menanganinya ialah dengan menghadkan pergerakan rakyat. Betul. Maka timbullah idea yang dikatakan Perintah Kawalan Pergerakan tadi, untuk rakyat tinggal di rumah. Bila berlaku keadaan ini, tentulah dia akan menjejaskan kehidupan kita. Ekonomi yang tidak berkembang, semua orang duduk rumah, semua pekerja tidak akan berjalan. Berarti kesannya besar pada negara. Tapi kita ambil kaedah. Dalam Islam mengajar kita 2 kaedah. Pertamanya iaitu tanggung mudarat yang kecil untuk kita menangani mudarat yang sangat besar. Yang mudarat besarnya ialah bila berlaku perebakan penyakit wabak COVID-19 ini, kesannya besar pada negara, jangka masa panjang, melibatkan nyawa manusia. Maka kita terpaksa menghalang sekejap pergerakan manusia dan tanggunglah mudarat kecil, iaitu ekonomi tertangguh, ekonomi terbantu, supaya kita boleh berhadapan dengan mudarat yang lagi besar yang akan datang. Kat situlah timbul isu pergerakan tadi. Maka timbullah poinnya ialah kenapa dihalang ataupun disekat rakyat untuk keluar bekerja. Kita kata kerana nak jaga masalah tadi. Kemudian bila berlaku terjejasnya kehidupan kita, persoalannya bagaimana dengan industri yang melibatkan rantaian makanan kita. Betul. Contohnya sawit. Sawit ini melibatkan pengeluaran minyak, minyak masak yang diperlukan dalam rantai makanan kita. Maka di situlah kita datang satu lagi perintah, iaitu memberi kelonggaran kepada mereka yang terlibat di bidang sawit, bidang getah untuk beroperasi. Kenapa? Kerana ia membekalkan benda yang penting dalam kehidupan kita. Betul. Kalau sawit sebagai contoh, sebagai membekalkan minyak masak, maka kita beri suatu kelonggaran kepada rakyat yang terlibat di bidang ini. Kalau sawitnya, satunya di bidang penuaian sawit, yang kedua mereka yang memproses sawit, yang ketiga mereka yang berada di kilang menapis minyak. Maka ini sektor yang kita benarkan untuk bertugas. Kalau getah pula, kerana ia melibatkan bahan yang nanti digunakan untuk membuat satu benda penting dalam hidup manusia. Betul. Dalam bab perubatan, iaitu sarung tangan getah perubatan. Yang ini merupakan, Malaysia merupakan pembekal utama kepada industri ini. Kalau tidak berlangsung proses petorehan getah dan tak dijual getah itu kepada pengilang, maka kita tak boleh bekalkan apa yang kita perlu bekalkan. Kalau saya ambil contoh, saya kebetulan bawa pada hari ini, bawa
kuat dengan poket kan. Kebetulan masa kereta tadi ini sarung getah perubatan. Kalau kita tak dapat bekalkan yang ni, kesannya ialah pada sistem perubatan frontliner kita. Sebab itulah kita katakan bahawa perlunya kementerian diberi kelonggaran untuk beroperasi. Maka kita keluarkan perintah memberi kelonggaran kepada mereka yang terlibat di bidang sawit, mereka yang terlibat di bidang getah, termasuk juga kayu untuk mereka beroperasi supaya kita boleh mengekalkan rantaian bekalan makanan kita dan kita boleh mengekalkan keperluan kita di bidang perubatan dan juga kita boleh menjaga keperluan kontrak yang dah kita buat di peringkat antarabangsa melibatkan kayu-kayu. Itu idea yang kita kena faham daripada kelonggaran yang diberikan kepada kementerian dalam isu ini. Alang dah keluar tu, saya nak tanya pasal tu nanti lepas ni lagi. Cuma bila sebut tentang kelonggaran tadi, kelonggaran yes itu perlu sebab macam Datuk cerita kita nak supaya bekalan itu tidak terputus. Tapi dalam masa yang sama kesihatan peladang dan juga siapa yang terkait itu pun kena kita pertama tengokkan. Bila kita beri kelonggaran, dia dalam kaedah Islam dia mengajar ad-darurat tuqadar bi qadariha. Dia ada qadar dia. Kalau kita kata keluar bekerja sebab darurat kerana keperluan nak bekalkan makanan manusia, maka ada qadar dia. Jadi kita buat syarat. Syarat pertama sekali ialah di peringkat ladang mesti minimalkan penggunaan tenaga kerja. Itu nombor satu sekali. Berarti kita tak nak semua orang keluar bekerja. Mesti minimalkan. Satu. Yang kedua, di peringkat ladang bila mereka mula bekerja mesti diambil kadar suhu mereka setiap hari. Proses itu ada. Pencegahan itu mesti pencegahan, mesti ada. Cek dulu, kemudian beri taklimat keselamatan kepada mereka dan kita jaga penjarakan sosial. Kalau kita sekarang 1 meter lah penjagaan sosial kan. Jadi kita jaga ni semua. Sekiranya ladang menjaga peraturan ini, yang ambil suhu, kemudian penjarakan sosial berlangsung, gunakan hand sanitizer itu, pencuci tangan tadi digunakan, kita yakin kita boleh menghalang sebarang perbuatan di kawasan ladang. Tapi berlaku juga kita dapat info daripada Sabah 7 orang yang dijangkiti wabak COVID disebabkan mereka terlibat dengan program tabligh sebelumnya, menyebabkan Sabah terpaksa mengarahkan satu ladang ditutup di negeri Sabah. Maknanya kita di peringkat kita memberi taklimat kesemuanya sangat jelas bahawa ladang-ladang mesti beroperasi mengikut taklimat kita. Kalau ada ladang yang melanggar peraturan, kita akan arahkan mereka menghentikan operasi. Saya buat pemantauan sendiri, saya turun pada Jumaat lepas, saya turun ke kawasan parlimen saya sendiri di Terengganu, di Kuala Nerus, melawat satu felda namanya felda Belara. Saya pergi untuk melihat apa dia taklimat keselamatan yang mereka jaga. Alhamdulillah. Dan kita keluar di peringkat berita kita bagi tahu bahawa felda Belara mengikut taklimat keselamatan. Ambil suhunya, kemudian bagi hand sanitizernya, kemudian penjarakan sosial berlaku. Kalau ini boleh kita jaga, berarti kita selamat daripada wabak ini. Berarti kita berjaya untuk mendapat nikmat daripada penuaian di peringkat ladang. Masa yang sama kita boleh halang merebaknya penyakit yang dipanggil wabak COVID-19 ini. Cuma dari sudut pengeluaran, bila pekerja dikurangkan sedikit, adakah berlaku sedikit bentuk pengeluaran? Kita pertama sekali pengeluaran kita ni ada dua tujuan. Satu dalaman peringkat negara kita. Yang kedua peringkat antarabangsa. Jadi kita kurangkan 50%. Tujuannya ialah pertamanya kita fokus kepada keluaran dalaman negara dulu supaya kita boleh bekalkan bekalan makanan. Itu first. Kalau keadaan mengizinkan kita akan buka lagi pula. Memang ada permintaan daripada pelbagai syarikat yang minta supaya kita bagi izin mereka beroperasi 100%. Keizinan itu mesti mereka minta menerusi MIT. Itu bukan di bawah bidang kuasa kementerian saya. Tetapi kita kata pertama sekali maksimalkan dulu tenaga ada. Minimal 50%. 50% itu maksimalkan penggunaan dia supaya boleh menghasilkan hasil yang baik. Kalau keadaan mengizinkan kita akan buka lagi insya-Allah. Kita doa. Kita tidak berharap agar 2 minggu yang kita sambung nanti disambung lagi, nanti kacau kita punya Ramadan. Nak raya lagi bukan? Jadi kita kata sekarang kita stay dulu dengan perintah yang awal sampai 14 April insya-Allah cukup bekalan makanan kita, dan lepas pada itu kita fikir pula tentang kesan kepada peringkat antarabangsa. Tetapi di peringkat getah sebagai contoh, memanglah ada aduan daripada syarikat pengeluar getah.
4 minggu berlakunya kawalan ini, kesannya ialah mereka tidak mampu untuk membekalkan sekurang-kurang 9 bilion sarung tangan getah. Sebab kita kalau tahun lepas kita keluarkan 170 bilion sarung tangan getah. Dan sasaran kita pada tahun ini ialah 220 bilion sarung tangan getah. Ini merangkumi lebih kurang 65% keluaran dunia. Berarti Malaysia menyumbang keluaran yang sangat besar. Oleh kerana berlaku isu ini, terpaksa kerugiannya atau kita gagal untuk membekalkan 9 bilion. Tapi kita kata insya-Allah kita cover balik selepas selesai COVID-19, kita gandakan production kita, insya-Allah kita akan boleh bekalkan dunia, insya-Allah. Sasaran kita yakin kita boleh capai. Okey. Oi, ini bukan 16 hari punya study ni, Datuk. Ya. Memang sangat dekat di hati tentang ini. Baik. Getah dan juga kelapa sawit, saya rasa dua komoditi yang kita kena bagi perincian lagi selepas ini. Bagi ruang Datuk Minaya sekejap. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Naratif. Sering yang saya alami ialah pening kepala, batuk, sakit tekak, dan untuk saya adanya mengalami cerit diri dan pening-pening juga. Itu simptom yang saya alami. Alhamdulillah sekarang saya sudah 13 hari berada di Hospital Kuala Lumpur di ward yang stabil yang sekarang sedang dirawat. Jadi harapan dan nasihat saya pada semua, stay at home, tinggal dekat rumah, duduk dekat rumah sementara wabak ni sedang berluasa. Kita nak sama-sama membenteras wabak ni daripada terus berluasa di Malaysia terutamanya. Dan semoga Allah Ta'ala sihatkan saya, sihatkan semua pesakit COVID-19, sihatkan semua foreigner PKM dan sihatkan semua warga negara Malaysia, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam pada kita nak berdoa kita dielakkan daripada terkena jangkitan, yang mana dah terkena pun kita harapkan dapat pulih seperti sedia kala. Baik, saya nak bacakan ada satu kenyataan akhbar Menteri Kanan Kluster Keselamatan. Ini yang terbaru tuan-tuan dan puan mengenai Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, disebut sebagai PKPD. Kementerian Kesihatan telah mengesahkan 83 kes positif jangkitan COVID-19 di daerah Kluang Johor. Daripada jumlah itu sebanyak 61 kes adalah dari Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang Johor. Dan mengambil kira jumlah kes yang tinggi di dua kawasan tersebut, kerajaan atas nasihat Menteri Kesihatan telah memutuskan untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga di Bandar Baharu Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Kluang Johor. Dan perintah kawalan ini melibatkan 3,570 orang penduduk tempatan daripada 650 keluarga. Perintah ini akan berkuat kuasa tengah malam ni 27 Mac hinggalah 9 April. Baik, ini antara beberapa perkembangan terbarulah disebabkan kawasan itu peningkatan kes yang agak ketara, jadi PKPD diperketatkan. Itulah yang telah pun diumumkan. Baik, kita doakan yang terbaiklah untuk dua kawasan di Johor ini. Baik, kita masih lagi bersama dengan Menteri Persaudaraan Perdagangan dan juga Komoditi, Datuk. Ini satu perkara yang baru juga melihat kepada situasi semasa. Tadi kita gantung soalan tentang getah. Saya nak tanya juga tentang rantaian sebagai contoh. Penoreh getah, mereka pergi toreh getah. Tapi katanya mereka tak boleh nak jual sebab peraih getah tak nak beli. Macam mana rantaian ini tak terputus? Baik. Dia isu pertama begini. Ramai rakyat yang tidak tahu mereka diberi kelonggaran. Barangkali bila kita arahkan untuk terikat dengan PKP tadi, masing-masing stay at home, tinggal di rumah masing-masing. Jadi mereka tak sedar rupanya kita beri kelonggaran. Itu satu isu. Kemudian bila mereka tahu mereka dapat kelonggaran, mereka keluar menoreh getah. Bila mereka menoreh getah, mereka nak jual ke mana? Jual pada peraih. Peraih pula ada yang tak ada maklumat, mereka boleh bertugas. Mereka boleh buka kedai. Maka terpaksalah kita keluarkan kenyataan lagi bagi tahu bahawa semua peraih berlesen ataupun pembeli getah berlesen dibenarkan buat operasi, bahkan patut buat operasi. Kalau tak operasi, macam mana penoreh getah nak jual hasil mereka? Sedang banyak aduan daripada Kuala
Pengerang, daripada Sik, daripada Baling, daripada KONU sendiri ini pun ada dalam juga. minggu ni ke? Dalam minggu ni lah. Kemudian daripada di sebelah Pahang pun banyak mengadu. Mereka telah keluar menoreh tapi peraih tak mengambil hasil torehan mereka. Jadi kita keluar kenyataan semalam menyatakan bahawa semua peraih berlesen mesti buka kedai mereka. Okey. Kalau tak buka kedai, kita mungkin ambil tindakan, itu lesen mungkin ditarik. Okey. Jadi saya pun nak bagi amaranlah dalam TV kita pada hari ini kepada para peraih, anda mesti buka kedai. Waktu mana itu boleh bincanglah, mungkin pagi sampai petang saja, terpulanglah masa, tapi kena buka supaya para penoreh mereka boleh menjual hasil getah mereka. Kemudian itu yang kedua bagi peraih. Kemudian peraih nak jual ke mana? Nak jual ke kilang pula. Itu rantai yang kilang tadi buka tak buka. Timbul isu ada kilang tak buka. Sebab dia faham kena tutup, semua kena tutup. Jadi kita buat arah, kita kata kilang pun kena buka. Hari ini pun kita keluarkan senarai kilang-kilang yang ada dan kita menyatakan ada yang dah buka semalam 24 bulan, ada yang 25 bulan, ada yang 26 bulan. Berarti memang mereka telah mula buat operasi. Jadi kita lihat kat sini rantaiannya insya-Allah jadi cantiklah, daripada penorehnya keluar, kemudian peraihnya buka kedai, kemudian kilang pun mula buat operasi. Cuma yang kita peringatkan pada semua tiga bidang tadi, tiga tugasan tadi, mereka mesti mengikut aturan keselamatan seperti mana yang kita war-warkan, iaitu mesti jaga penjarakan sosial mesti ada, kemudian kalau perlu pakai mask mereka pakai mask, kemudian hand sanitizer kena ada, dan kena jaga semualah supaya tidak berlaku sebarang kes yang kita kata tersebarnya wabak. Kalau berlaku kes macam tu, tentulah nanti akan berlaku ladang kena tutup. Baik. Jadi kita harap dengan arahan yang kita keluar tadi, saya anggap rakyat telah faham, clear, tak berlaku lagi isu salah faham terhadap kelonggaran yang kita bagi tadi. Baik, ini arahan menteri lepas ni dah tak ada isu-isu berbangkit tentang rantaian terputus. Muhammad Alif Afifi Nur Muda, ini kita baca soalan dekat Facebook Live kita. Dia katanya sebelum ni kan timbul isu harga getah murah sangat katanya. Getah sekarang tengah high demand. USA sendiri dah berhenti boikot getah Malaysia. Harap naikkan harga getah boleh bantu pekerja berkaitan getah terutama orang kampung. Boleh jawab ke soalan ni? Harga getah ini bukan dalam kuasa kita. Betul. Dia harga dunia. Kita mengeluarkan daripada getah, kita keluarkan sarung tangan getah perubatan. Tetapi itu hanya baru menyumbang 10% daripada keperluan getah dunia. Berarti ada lagi industri lain yang memerlukan getah, antaranya melibatkan tayar dan sebagainya. Jadi dengan kuasa yang kita ada, iaitu kita supply kepada projek sarung tangan getah tadi, masih belum ada kemampuan untuk kita menguasai atau menentukan harga di peringkat dunia. Itu memerlukan masa untuk kita bergerak. Tetapi apa yang saya nak sebut kepada rakyat begini, yang berlaku sekarang ialah kita telah ada IPG, insentif pengeluaran getah. Sekiranya getah harga turun daripada harga yang rendah, kita aktifkan pada RM2.5. Yang berlaku ialah tuntutan itu sangat rendah. Rakyat kita yang menoreh, mereka tidak buat tuntutan. Tuntutan yang berlaku hanya sekitar 12% saja. Kalau rakyat mereka yang menoreh tadi buat tuntutan, mereka boleh cover keperluan mereka. Sekarang harga, kalau hari ini harga RM1.71, tak silap saya hari inilah. Kalau mereka dengan harga RM1.70 tadi, bila mereka membeli getah, mereka boleh aktifkan IPG mereka jadi RM2.5. Itu yang kita bantu rakyat. Dan saya sendiri pun sedang mengkaji kebarangkalian untuk kita up lagi. Cuma saya tak boleh janji, sedang mengkaji lihat bagaimana kita boleh bantu lagi penoreh getah kita untuk mendapat income yang lagi baik. Jadi itu usaha kita akan buat. Jadi saya nak bagi tahu kat rakyat, pada penoreh, saya nak sarankan mereka ambil manfaat daripada IPG tadi. Baru 12%, sikit sangat. Masih ada lagi 88% yang tak menuntut sebenarnya. Jadi kita kerajaan menyediakan peruntukan yang banyak. Kita menyediakan 100 juta untuk IPG. Tak menuntut tu sebab tak tahu ke? Macam mana? Sama ada, kata orang Terengganu, makngah. Makngah. Saya tak buat makngah tu. Makngah ni maknanya cuai. Cuai. Maknanya mereka buat tak kisah. Dan barangkali juga sebab mereka ni, mungkin mereka ni menoreh, ladangnya milik orang lain. Barangkali itu mereka tidak ambil, orang kata tak ambil cara. Sebab itulah kita bergerak kepada, kita panggil
projek pekebun getah yang tersusun. Kita gabungkan mereka melalui koperasi. Bila gabung dengan koperasi, berarti koperasi akan bantu mereka untuk membuat tuntutan. Sekarang mereka bersifat persendirian. Bila sendiri ni macam-macam orang kampung, dia cukup makan saja. Jadi kita nak tukar mindset seumpama ini, kita bantu mereka agar jadi pekebun yang tersusun, supaya mereka boleh claim, mereka buat tuntutan yang akhirnya memberi keuntungan kepada pendapatan mereka. Ini saya sarankan kepada rakyat untuk ambil tanggungjawab lah. Baik, jangan cuai jangan makna. Ya, jangan makna. Okey. Alang-alang tadi dah buka dah sarung tangan getah. Pengeluaran setakat ini untuk sarung tangan getah mencukupi ke? Sebab bila viral tentang sarung tangan getah, hampir semua farmasi habis. Saya nak pergi cari sendiri pun habis. Sebenarnya untuk makluman, kita syarikat, dia ada satu persatuan yang menguruskan para pengeluar getah ini. Namanya MAKMA. MAKMA telah beri sumbangan kepada rakyat Malaysia sempena COVID sebanyak 21 juta sarung tangan getah perubatan untuk diedarkan diedarkan kepada hospital-hospital dan juga rakyat memerlukan. Sekarang sedang bergerak, mereka salurkan perkara ini menerusi kementerian saya lah, kerana mereka di bawah kementerian. Memang saya sebut di awal tadi bahawa sarung tangan getah ini oleh kerana berlakunya PKP selama tempoh 4 minggu ini, maka kita menjangkakan dia akan terbantu pengeluaran sebanyak 9 bilion. Tapi harapan saya ialah kita boleh cover balik selepas pada ini, kita cover semula production dia, insya-Allah kita boleh cover. Keperluannya tahun ini kita jangka nak dapatkan 220 bilion. Dan dia boleh beri income pada kita sebanyak 22 bilion. Kalau sebanyak 220 bilion tadi, 22 bilion itu adalah pendapatan kita lah. Jadi kita akan cuba yang terbaik, insya-Allah. Tapi saya nak ucap tahniah lah kepada MAKMA yang telah menyumbang dengan angka yang besar untuk rakyat Malaysia. Ini sebagai sumbangan daripada industri kepada rakyat Malaysia. Kerana ini sangat diperlukan di hospital-hospital. Ini melibatkan keselamatan. Dan saya sendiri dalam mesyuarat kabinet semalam, saya agih satu kotak seorang pada semua menteri-menteri nak bagi Tony dia yang menyumbang kepada penjagaan keselamatan nyawa rakyat kita, terutama yang frontliner di hospital-hospital. Betul. Sebab itu saya tanya sebenarnya keutamaan kepada frontliner kita lah. Bila farmasi-farmasi pun orang panic buying, semua duduk beli sampai sepatutnya hospital untuk stok dalaman kita mencukupi. Tak perlu bimbang. Kerana kita bukan hanya untuk dalaman, kita untuk ekspor. Jadi kalau untuk ekspor kita boleh kejar, maka dalaman insya-Allah kita boleh sempurnakan. Dan kita ada satu lagi alat kateter. Kateter ni alat perubatan lah. Itu kita bekalkan menerusi getah kita. Berarti memang industri getah ini menyumbang untuk keselamatan nyawa manusia. Jadi saya rasa mereka yang terlibat di bidang ini bukan hanya terlibat untuk mendapat rezeki, tapi juga untuk menyelamatkan nyawa manusia. Itu bagi saya pahala lah untuk para penorang getah. Amin. Alhamdulillah. Okey, itu tentang getah. Saya nak beralih kepada isu sawit. Ini pun banyak yang kita boleh cerita. Terutamanya Persatuan Minyak Sawit Malaysia MPOA. Katanya ada 120 syarikat di bawah MPOA. Saya nak ucapkan tahniah kepada MPOA dulu. Kerana mereka telah menyumbang kepada kementerian, menerusi kementerian sebanyak 5 juta hasil daripada keuntungan mereka. Mereka sumbang untuk rakyat Malaysia yang berhadapan dengan COVID-19. Dan kita salurkan duit itu dengan cara kita bekalkan hand sanitizer, face mask dan juga ventilator. Juga kita gunakan untuk bekalkan makanan kepada rakyat. Ini kita salurkan kepada pelbagai NGO. Saya ucapkan tahniah kepada MPOA sebagai syarikat, sebagai persatuan yang menaungi semua para pengeluar minyak sawit di Malaysia ini. Jadi mereka bukan hanya mengambil keuntungan daripada hasil kerja-kerja rakyat di bawahan, mereka pulangkan balik hasil mereka ini kepada rakyat Malaysia untuk berhadapan dengan COVID-19. Itu yang dibuat oleh MPOA sekarang lah. Okey, baik. Terkhusus kepada bekalan minyak sebagai contoh, itu pun sangat penting. Bekalan minyak kita yakin mereka boleh supply. Cukup untuk bekalan tempatan dan juga kita cukup juga untuk kita kemukakan di peringkat ekspor ke. Tidak ada terputus bekalan minyak setakat ini. Bila mana kita arahkan untuk ladang beroperasi, di situlah bermula kita jaga rantaian bekalan tadi. Kalau sawit tak dituai, sawit tak dituai, kemudian pula kilang proses tak buka. Jadi macam mana kilang penapis mereka nak tapis minyak masak, akan terhalang bekalan makanan kita, bekalan minyak kita. Sebab itu kita beri kelonggaran untuk mereka beroperasi.
Dan oleh kerana kita beri kewangan itulah MPUA pulangkan balik keuntungannya kepada rakyat Malaysia. Dan mereka memang komitmen untuk menjaga peraturan yang saya sebutkan tadi, menjaga keselamatan semua pekerja-pekerja di ladang, bukan hanya di ladang, juga di peringkat proses dan juga di peringkat kilang. Dan saya pun turun dengan timbalan-timbalan menteri yang lain turun untuk pantau supaya mereka ikut peraturan kita. Baik, kita kena berhenti sekali lagi, Dok, boleh? Ya. Okey, kita berhenti sekejap untuk bagi ruang Datuk minum air sekejap. Kita jumpa selepas ini dalam Bicara Naratif. Di Dendang, insya-Allah kita duduk di rumah ni sebenarnya kita membantu mereka, sebab kalau tak ramai pesakit, insya-Allah mereka pun dapatlah merawat pesakit-pesakit yang mana ada. Oh, Datuk tengok video-video tadi, sedih tengok pasukan-pasukan perubatan kita. Datuk ada ahli keluarga ataupun waris-waris yang dalam bidang perubatan juga? Ya, terlibat ramai. Ada terlibat juga. Allahu akbar. Doktor dan juga nurse yang ada front liner lah. Baik, kita doalah semua insya-Allah. Okey, tadi kita berhenti sekejap tentang sawit lah, tentang sawit kita. Kita banyak cakap tentang dalaman. Dan sebelum ini pun ini isu, bukannya isu sekarang, isu dah beberapa peralihan sebenarnya kita sebut sebagai tentang bagaimana ekspor minyak sawit kita ke luar. Isu dengan EU sebagai contoh. Bila Datuk masuk ni macam mana? Pertama saya sebut dalam sidang media saya yang awal, saya kata sawit adalah nikmat Tuhan yang Allah bagi pada kita di Malaysia. Itu satu, supaya kita rasa bangga diberikan sawit dan kita bangga sebagai negara antara negara pengeluar sawit terbesar dunia. Cuma cabaran kita ialah dari sudut ekspor keluar negara berhadapan dengan kempen di peringkat Eropah yang membuat kempen untuk menolak sawit kita, menolak minyak sawit kita dengan alasan yang antaranya dikatakan tidak sihat dan sebagainya dan melibatkan penebangan hutan dan sebagainya. Jadi isu ini bila saya masuk sebagai menteri, yang pertama saya tegaskan ialah bahawa kita akan berunding dengan Eropah secara akademik untuk kita memberi pandangan balas kita terhadap komentar mereka terhadap minyak sawit kita. Satu, dan masa yang sama kita bukan hanya mau fokus kepada pasaran di Eropah saja. Kalau Eropah ada halangan dan ada cabaran, maka kita alihkan sedikit fokus kita kepada negara lain. Maka saya punya hala tuju ialah kita besarkan pasaran kita ke negara lain, iaitu antaranya Timur Tengah. Walaupun telah kita rintis, yang saya nak buat ialah kita besarkan lagi saiz. Dan bila saya sebut macam tu, maka saya dapat panggilan telefon daripada banyak duta-duta dari peringkat Timur Tengah yang bersedia untuk bekerjasama, dan mereka minta satu pertemuan dengan saya untuk bincang dengan detail bagaimana minyak sawit kita ini dapat kita perluaskan pasarannya di sebelah Timur Tengah. Juga ada permintaan daripada Turki pun nak bantu untuk dibesarkan saiz kita, dan saya dapat panggilan juga daripada IDB, bank peringkat dunia, Bank Islamic Development Bank, yang menyatakan kesediaan mereka bekerjasama dengan kementerian untuk kita pasarkan minyak sawit kita ke pasaran Afrika. Itu pasaran yang besar sebenarnya di Afrika. Jadi apa yang saya nak nyatakan ialah hala tuju kita, iaitu kita buka pasaran baru, kita kembangkan lagi di sebelah Timur Tengah dan kita kembangkan juga di sebelah Afrika Selatan, dan kemudian kita bincang satu isu yang besar juga, itu melibatkan hubungan dengan India. Kerana India antara kita mengeksport ke India dengan jumlah sangat besar sebenarnya, dan bila India sebelum ini kerana tidak puas hati dengan komentar kita di peringkat Malaysia oleh bekas pimpinan kita, maka mereka telah menaikkan 5% duty import, memberi kesan kepada hasil ekspor kita ke negeri India. Tetapi selepas pelantikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri yang baru, maka India telah memberi satu respon yang sangat baik, iaitu mereka telah menghapuskan balik, mengurangkan balik 5% duty import yang dinaikkan sebelum ni. Maka daripada itulah saya mula buat cadangan kepada Kabinet untuk Perdana Menteri kita menyatakan perasaan gembira dengan tindakan daripada India dan menyampaikan hasrat bahawa kita mahu berunding lagi lebih jauh dengan India, dan mesyuarat Kabinet memutuskan untuk saya membuat kunjungan hormat ke India membincangkan perkara ini supaya sawit kita dapat dipasarkan seperti mana sebelumnya, kerana mereka pasar yang sangat besar. Dan masa yang sama di India sebagai contoh, mereka juga buat satu kawalan
dari sudut jumlah ekspor kita ke sana, ini pun kita nak bincang juga supaya dibuka, dan kita mungkin bincang dari sudut kalau kita jual kepada mereka, apa yang kita nak beli dari mereka. Itu akan dirundingkan nanti insya-Allah. Yang penting kita ada komitmen untuk membesarkan saiz pasaran, dan mana-mana yang ada permasalahan kita berunding. Konsep kita ialah kita berunding. Saya yakin dengan konsep perundingan, apa saja masalah kita boleh selesaikan. Itu yang saya buat di peringkat awal saya masuk sebagai menteri di peringkat kementerian. Oh, maksudnya memperluaskan skala itu dengan melencongkan ke pasaran baru. Ya, pasaran baru. Kerana kita Malaysia, kita mempunyai 6.5 juta hektar ladang sawit. Itu satu angka yang sangat besar. Betul. Dan kita pun tidak akan perluaskan lagi. Kita ada MSPO, Malaysia Sustainable Palm Oil, satu persejilan kemampanan di peringkat Malaysia, yang mana kita hadkan jumlah saiz saiz peladangan kita pada 6.5 juta hektar saja, tapi kita tingkatkan lagi dari sudut kualiti dan juga kuantiti pengeluaran kita. Itu merupakan hala tuju kita insya-Allah. Dan antara benda yang ditimbulkan oleh Europe sebagai contoh, isu penebangan hutan. Mereka menyatakan kita ini di Malaysia bila nak buat sawit kita tebang hutan. Itu isu yang mereka timbulkan. Kita menyatakan bahawa kita ada sistem kita ada MSPO yang menjaga kemampanan supaya tak melibatkan rosaknya alam sekitar. Kita negara yang prihatin dengan perkara ini. Ini yang nak kita tampil kepada mereka. Tapi barangkali kerana saingan dengan minyak yang lain, minyak soyanya, minyak kacang, barangkali itulah menjadi sebab kepada mereka mempopularkan barangan mereka dan cuba nak mengenepikan kebaikan sawit yang kita ada. Tapi insya-Allah kita yakin, kita kata bahawa kita mempunyai hasil sawit yang merupakan kurniaan Tuhan, yang baik untuk kesihatan, yang bukan hanya untuk sebagai minyak sawit tapi juga untuk produk hiliran yang lain. Baik. Saya rasa selepas India kembali pulih, sebab sekarang tengah lockdown lagi, saya rasa Datuk akan agresif ke arah itu selepas ini. Bukan hanya India, bahkan juga China. China sekarang sudah selesai daripada COVID-19. Maka insya-Allah pasaran kita ke China dan juga India. Baik. Lepas ni saya nak tanya tentang buruh asing yang katanya 96% dalam industri komoditi kita sendiri. Datuk kena jawab lepas ni. Kita berhenti untuk minit yang terakhir. Baik, kembali bersama kami dalam Bicara Naratif. Kita berada di pusingan terakhir, lebih kurang 10 minit lagi. Tadi saya gantung soalan tentang keterlibatan kita dengan buruh asing. Ini 96% Datuk Seri? Ya, betul. Silakan. Kalau kita lihat, kita daripada tenaga kerja asing kita, daripada 265,000, 96% adalah pekerja asing. Okey. Ini perkara yang kita rasa perlu satu penyelesaian jugalah. Sebab itulah kita di peringkat kementerian, kita ada satu pusat latihan, kita panggil IMPAK. Itu Institut Peladangan dan Komoditi Malaysia, IMPAK. Fungsinya ialah untuk melatih belia-belia kita untuk menceburkan diri dalam bidang sawit ini. Supaya bukan hanya orang asing yang bekerja, tapi juga anak-anak muda kita belia-belia. Dan kita menerusi IMPAK, kita ada 179 kursus yang kita perkenalkan, dan sekarang telah melibatkan 5,737 orang peserta setakat ini. Berarti kita melihat masa depan kita lah. Masa depan kita ialah tempat inilah yang patut diambil alih oleh anak-anak muda kita. Dan saya juga melihat perlu untuk pekebun kita ini bergerak kepada smart, pekebun yang bijak, yang mana kita mulakan daripada peringkat universiti lagi, memberikan mereka harapan bahawa bidang ini bidang yang memberi income yang baik kepada mereka, supaya nanti yang menjadi pekebun bukannya orang kampung, tapi pekebun yang graduasi. Mereka yang keluar universiti terlibat dengan pekebun kecil ini, akhirnya mereka boleh menyusun dan juga mentadbir atau menguruskan ladang mereka dengan lebih baik daripada ayah-ayah mereka, berdasarkan ilmu
ilmu yang mereka pelajari di universiti. Itu harapan saya lah. Jadi kalau itu kita bergerak ke arah itu, saya yakin bahawa isu kebergantungan kita kepada tenaga asing ini dapat kita tangani secara berperingkat, insya-Allah. Ada dalam perancangan Datuk ke, sebab kita kan industri 4.0 sekarang ini, nak adakan teknologi-teknologi baru dalam bidang memang ini. Di peringkat MPOA, di peringkat MPOC, kita memang sentiasa membuat kajian. Membuat kajian-kajian MPOB, MPOB, kita buat kajian-kajian untuk melihat ruang-ruang untuk kita perkasakan lagi bidang sawit kita, menggunakan pelbagai teknologi moden, menggunakan mesin-mesin dan sebagainya. Hingga kebergantungan kepada buruh itu menjadi kecil. Bila kita menggunakan mesin. Kalau negara barat, mereka telah pergi jauh sebenarnya, kita lihat mereka tanam jagung, tanam macam-macam industri melibatkan pertanian. Mereka menjadi pekebun yang mahir, pekebun yang bijak menggunakan mesin. Maka kebergantungan kepada tenaga buruh asing ini dia akan makin mengurang, insya-Allah. Harapan kita lah. Baik, insya-Allah. Datuk, di bawah Kementerian Datuk kalau saya tak salah, saya berperasan Datuk ada 2 timbalan maksudnya diberi 2 timbalan ni, maksudnya keutamaan skalanya agak-agak besar. Tumpuan Sabah Sarawak. Yang pertamanya YB Willy daripada Borneo, dan yang kedua YB Wijekseng daripada Johor. Maksudnya Sabah Sarawak pun dengan tanahnya yang sangat besar. Kita ada koko, kita ada lada, yang fokusnya adalah di negeri Sabah dan juga Sarawak. Koko di Sabah, lada di negeri Sarawak. Dan juga kita ada kayu-kayan yang banyak melibatkan industri, melibatkan orang Cina. Betul. Dan sebab itulah kita perlukan seorang timbalan menteri yang boleh bantu untuk kita perbesarkan lagi saiz projek melibatkan kayu-kayan ini, insya-Allah. Baik. Saya nak tengok juga 2-3 soalan lah, sebab ramai yang menonton kita di Facebook Live. Kalau tak baca nanti dia orang marah. Mariamah Masalamani katanya, wujudkan task force untuk mengkaji systematic review berkaitan kebaikan minyak sawit berbanding dengan minyak soya dan minyak sunflower dan digunakan semasa bisnes stok di luar negara. Maksudnya ramai orang suruh kita pujilah minyak sawit kita ni di luar negara. Menerusi MPOB, lembaga minyak sawit kita ini, kita memang sentiasa membuat kajian. Kajian-kajian terkini, dan kita boleh buktikan bahawa minyak sawit kita merupakan minyak yang baik untuk kesihatan. Betul. Sebab itulah kita bukan hanya membekalkan minyak untuk minyak sawit untuk kita masak, tapi juga kita ada produk hiliran. Kita boleh buat majeri menggunakan minyak sawit. Kita boleh buat air lasi menggunakan minyak sawit. Berarti kita boleh kembangkan lagi produk hiliran. Dan antara hal tuju saya juga nanti ialah untuk kita besarkan saiz usahawan kecil yang terlibat di bidang hiliran sawit ini, insya-Allah. Kalau kita boleh besarkan, dia akan membantu orang kampung untuk berkembang. Ihsan Ibrahim katanya, pasal IPG ni mohon pihak kementerian turun ke bawah untuk terangkan pada rakyat, bagi rakyat betul-betul faham, sebab katanya insya-Allah. Sebenarnya untuk maklumat, memang di peringkat kementerian kita sentiasa membuat kursus-kursus penerangan dan penjelasan kepada orang kampung yang terlibat. Tetapi kita ada sedikit cabaran. Selalu yang mengikuti ini ialah mereka-mereka pekebun-pekebun yang dipanggil pekebun menerusi pekebun tersusun, yang ada penaung dia. Ini mudah kita kumpul. Tapi kalau yang bersifat persendirian, ini mungkin agak sukar sikit, agak liat sikit lah. Tapi insya-Allah ini cabaran kepada saya sebagai menteri untuk kita turun semaksimalnya bagi penjelasan, bukannya penjelasan, bantu bagaimana cara mereka boleh kemukakan tuntutan IPG semaksimalnya, insya-Allah. Okey, ini soalan terakhir sebab dah nak habis masa. Ramli Abdul Halim, di Tanah Merah harga getah hari ini RM1.7, di Pasir Mas RM2. Macam mana boleh tak selaras? Ada orang main harga macam-macam soalan kalau bagi orang tanya ni kan. Dia harga hari ini biasalah permainan perai. Berlakulah sebab dia kadang-kadang dia ada tingkat-tingkat dia. Orang kampung dia tak jual terus kepada perai Balesin. Dia jual pada orang tengah hak dia biasa kenal. Orang tengah ni hantar pada perai Balesin pula. Kat situ akan berlaku harga yang beza tadi. Tapi kita di peringkat kementerian, kita ada harga yang kita telah war-warkan. Kita setiap hari kita kemukakan berapa harga kita. Baik, jelas. Saya menjawablah soalan Cik Ramli. Tapi kalau mereka ambil IPG, tak timbul isu. Walaupun RM1.50, mereka aktif RM2.50. Tak ada isu sebenarnya. Betul. Maksudnya ramai tak faham tentang IPG. Tak faham. Tak faham, dan mereka memang tak ambil manfaat daripada IPG yang kerajaan sediakan. Okey, baik. Sejam memang tak cukup, Datuk. Saya rasa kena panggil lagi tentang khusus tentang satu tajuk khas nanti. Cuma ujung-ujung pesanan kepada frontliner di pihak komoditi. Mereka pun frontliner juga. Pertama sekali saya nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada
kepada para peladang kita di peringkat ladang sawit dan juga para penoreh kita di peringkat ladang getah. Kerana mereka lah hari ini kita mendapat bekalan minyak masak. Betul. Kerana mereka lah hari ini kita mendapat bekalan sarung tangan getah perubatan ini yang boleh menyelamatkan nyawa manusia. Jadi mereka sebenarnya berjuang untuk negara kita. Dan juga kepada para petugas COVID-19 ini, peringkat yang berada di barisan hadapan, yang menjadi di hospital, doktor-doktor, nurse dan sebagainya, kita katakan kepada mereka terima kasih dan tanah kepada anda. Allah Ta'ala akan membalas memberi pahala pada anda semua, dan untuk rakyat hormati mereka dan hargai mereka, insya-Allah. Dan kita doakan agar COVID-19 ini dapat diselesaikan segera, insya-Allah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Amin, amin, insya-Allah, insya-Allah. Terima kasih banyak Datuk. Sejam yang Datuk luangkan pada hari ini, kita doakan yang terbaik. Semoga frontliner dalam bidang komuniti ini juga penting supaya semua bekalan-bekalan cukup kepada kita setiap hari. Baik, kami nak paparkan kepada anda sekali lagi antara kenyataan terkini yang telah pun dinyatakan oleh pihak Menteri Kanan bagi kluster keselamatan sendiri. Ini terkait kepada perkara yang telah pun saya nyatakan tadi. Ini dia, anda, saya rasa penduduk-penduduk di kawasan Keluang Johor, di daerah Keluang Johor, ini Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Kita doakan terbaik untuk penduduk-penduduk di kawasan ini. Jadi insya-Allah esok bicara naratif akan kembali. Esok kita ada seorang tetamu juga, Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Pastinya dari sudut agama itu pun banyak yang kita boleh cerita tentang COVID-19. Terima kasih atas perhatian anda. Saya Syarif Sarafuddin. Assalamualaikum. Jumpa lagi.